perkembangan sedikit berhubung kait dengan siasatan dan hala tuju kita ke hadapan. Dan Datuk Rani mungkin sedikit sebanyak berhubung kait dengan NOK. Dan kalau sekiranya ada soalan mengenai adat istiadat bukan Islam, Tan Sri Joseph Korok boleh bantu, dan juga Timbalan Menteri Pengangkutan pun ada bersama. Nama-nama mereka esok yang akan kembali, pertamanya Wan Amran Wan Hussein, kedua Sabashni J. Ratnam, ketiga Kilamaya J. Hos, keempat Paul Hos, kelima Eugene Chu Jin Leong, keenam Sanjit Singh Sadhu, ketujuh Muhammad Firdaus Abdul Rahim, ke-8 Lo Yan Hua, dan ke-9 Fun Shun Po. 9 jenazah ini melibatkan 7 warga negara Malaysia dan 2 bukan warga negara, iaitu dari Belanda. Daripada 7 warga negara Malaysia itu, 2 adalah beragama Islam, manakala 5 bukan beragama Islam, serta melibatkan 3 penumpang dan 4 anak kapal. Sementara itu, 2 jenazah bukan warga negara Islam terbabit, kedua-duanya adalah penumpang dan bukan beragama Islam. Daripada 9 jenazah ini, 5 jenazah akan diterima dalam keranda, manakala 4 lagi jenazah akan dibawa dalam bekas abu. Jenazah yang diterima esok turut melibatkan 2 juruterbang dan seorang pembantu juruterbang, first officer. Ini semua bermakna secara keseluruhannya setakat ini kita telah berjaya membawa pulang 24 jenazah rakyat Malaysia dari Belanda. Jumlah 24 jenazah ini melibatkan 12 orang beragama Islam dan 12 bukan Islam. Jumlah ini juga melibatkan 14 penumpang serta 10 anak kapal atau kru teknikal. Dengan 7 lagi jenazah dijangka dibawa pulang esok, maka ini bermakna kita berjaya membawa pulang 31 jenazah rakyat Malaysia yang telah dikenal pasti sebelum ini dari Belanda. Dari segi atur cara esok pula, saya difahamkan bahawa di Kompleks Bunga Raya ini, liputan secara langsung akan dibuat. Ketibaan waris-waris mangsa MH17 dijangka pukul 8 pagi. 8.15 ketibaan Menteri-Menteri Kabinet dan tetamu-tetamu kehormat. 8.20 ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berbahagia Datin Seri Rosmah binti Mansor. 8.30 ketibaan pesawat mas membawa jenazah tragedi MH17 dari Amsterdam. Istiadat penghormatan dimulakan, keranda jenazah diturunkan dan diusung ke kenderaan-kenderaan jenazah. Sesi bertafakur selama 1 minit. Pada 9.10 pagi, pergerakan keluar kenderaan jenazah, waris-waris keluar untuk mengiringi kenderaan jenazah, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Datin Seri Rosmah Mansor akan meninggalkan istiadat. Pecahan daripada waris dan juga jenazah-jenazah berkenaan seperti hari Jumaat lepas akan pecah kedua, dan pesawat EC-725 telah pun disediakan. Satu akan ke Teluk Intan, satu lagi akan ke Pulau Pinang membawa 2 keranda jenazah ke Pulau Pinang, di mana istiadat dan juga penghormatan akan diberikan di negeri masing-masing. Yang lainnya akan dibawa ke tempat disemadikan atau tempat pengebumian di negeri masing-masing mengikut persiapan yang telah dibuat. Saya sebagai Menteri Koordinasi cukup puas hati dengan apa yang telah pun dirancang untuk esok, dan sebenarnya kita telah pun bersedia bagi menyambut ketibaan jenazah dan jenazah yang saya baru umumkan tadi. Ya. Terima kasih.
Kita baru saja menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-57 dan ingatan kita sentiasa bersama dengan ahli keluarga bangsa tragedi MH17. Dan kita telah berbuat sebaik mungkin untuk memastikan semua jenazah dapat dipulangkan ke tanah air kita. Sebanyak 587 body parts yang telah pun kita bawa ke Hilversum Center, Netherlands, dan seramai 183 bodies atau jenazah telah dikenal pasti. Bakinya sebanyak 115 orang lagi masih lagi dalam siasatan dan identification proses. Oleh itu, kita bagi rakyat Malaysia, kesemuanya 32 orang telah dikenal pasti, dan kita sampai besok kesemuanya 31. Satu lagi iaitu jenazah Tan B G akan kita bawa pulang dalam sesi yang seterusnya. Dan kita akan pastikan bahawa selepas kenal pasti semua jenazah, kita akan maklumkan kepada ahli keluarga secepat mungkin, dan selepas itu kita akan mengadakan proses untuk membawa balik jenazah kita dalam sesi-sesi yang seterusnya. Itu yang saya nak jelaskan, dan kemudian pengangkutan akan terus bekerjasama dengan semua kementerian yang ada untuk memastikan urusan jenazah MH17 ini dapat diselesaikan dengan sebaiknya. Thank you. Betul. Seperti yang diketahui bahawa saya menjaga yang paling sebenarnya susah, sukar nak menyampaikan kepada keluarga. Tapi Alhamdulillah untuk yang datang besok semua keluarga telah dimaklumkan, dan pada masa yang sama segala urusan pengkebumian semua kami dah dapat secara terperinci daripada semua waris-waris, dan semua permintaan mereka akan kita ikut sebaik yang mungkin. Dan termasuk besoknya ada 2 yang akan dihantar melalui helikopter, iaitu di Teluk Intan, iaitu untuk Mr. Sanjit Singh Sandhu yang nombor 6 ni. Dia dihantar ke Sanjit Singh ni dia by road, tetapi selepas itu akan dibawa sebenarnya menggunakan heli, tapi akan naik melalui TUDM Sungai Besi sebab permohonan dia nak bawa balik ke rumah dahulu, iaitu di Kelang Lama. Ya, jadi detailnya di mana tu saya rasa komiti yang berhormat Datuk Seri Syafiee. Ya. Jadi pada masa yang sama Muhammad Firdaus ni akan dibawa melalui helikopter daripada sini direct ke Teluk Intan, iaitu disolat jenazah di Masjid Seri Setia, dan di situ kami difahamkan bahawa Sultan Perak baginda hendak bersama sebelum dibawa ke tanah perkuburan, iaitu Jalan Sultan Abdullah di Teluk Intan. Dan satu lagi iaitu jenazah nombor 8 dan 9 iaitu Madam Law dan Mr. Fan juga akan dibawa daripada sini direct menggunakan helikopter ke Penang Airport, dan di Penang Airport akan dibawa ke Cat Lock Sea Temple di Pulau Pinang. Jadi semua ini adalah kerjasama yang baik daripada semua waris yang telah memaklumkan secara terperinci kepada kami, dan insya-Allah kita akan cuba sedaya upaya untuk memenuhi segala permintaan, dan kami juga akan memaklumkan, confirm saja nama, kita akan maklumkan kepada semua waris akan segala persiapan yang akan dibuat. Jadi syukur Alhamdulillah setakat ini kerjasama yang begitu baik yang kami dapat daripada semua waris-waris yang kami telah dapat hubungi semuanya. Terima kasih. Ya, bagi
mangsa-mangsa yang bukan beragama Islam. Penjagaan mereka itu untuk lebih doa mengikut agama masing-masing telah bermula daripada Amsterdam. Pada kali ini kami tidak mengirimkan beberapa wakil keagamaan pada sini, oleh sebab di Amsterdam sendiri kita telah melantik beberapa wakil masing-masing untuk menjaga mangsa-mangsa yang beragama tertentu itu. Maka daripada di situ pun doa mereka sudah dilakukan. Apabila mereka datang di sini hari itu, maka kumpulan keagamaan itu, terutama sekali mangsa-mangsa yang bukan agama Islam itu akan berada di sini untuk berdoa, untuk menyambut mereka itu. Apabila saja mereka sampai di final destination mereka, maka wakil keagamaan itu pun juga di situ untuk menunggu mereka, untuk memberi doa according to the rights that they should be accorded, according to religion that they should be accorded. Jadi semuanya berjalan dengan baik dan we will try our best to make the next feel happy. Thank you, Tan Sri. Aziz ada. Okay, any questions? Yeah, hi. Commercial. Can you hear me? Yeah, as I mentioned earlier, because this will be released by the International Investigation Team headed by the Dutch investigator. So they have actually circulated the preliminary papers to the respective state for us to verify and to analyze. So I think the detail will be announced by the Dutch investigator. No, because they are the last one that only lately was released from Hilversum Center, and we need certain documentation to be completed. It is a normal process. As we mentioned earlier, there are 5 documents to be completed before we can send the bodies back. The next batch, as long as we receive the body cleared from Hilversum and the documents ready, we will send them back. We will have to identify the date as soon as possible. We'll inform you later. We don't have a date today because we do not know how long it takes to complete the documents. We hope that we can do it quick. So we do not wait for the numbers. I think as long as if one body is ready, then we can bring them back. Even one bodies. Belum ada tarikh akan dapat terlihat sesuatu. Ya, yang berhubung dengan jenazah Kambiji. Hasil siasatan. Memang menurut daripada laporan awal daripada pasukan investigator Belanda yang beritahu kita akan boleh kita umumkan siasatan awali pada bulan September dan terpulang pada kumpulan siasatan antarabangsa ini yang diketuai oleh Dutch untuk mengumumkan. Ya, ini berada di tangan International Investigator Team headed by the Dutch. Yes. Dia ada EC725, satu bawa 2 keranda, satu lagi ke Teluk Intan. Dan kita menyediakan satu lagi EC725 tadi. Ya, ada satu lagi lepas di TUDM tak terlibat di istiadat kita di sini. Itu permintaan keluarga di dalam konteks perjalanan jenazah sehingga destinasi. Jadi apa yang saya umumkan tadi yang melibatkan di sini ialah 2725 yang satu lagi backup. Jadi 3 lah yang akan berada esok pagi.
2 jenazah dalam satu heli ke lapangan terbang di Bayan Lepas dan satu lagi ke Teluk Intan. Yang warga negara Belanda ada 2. So the first one is in the list of bersama dengan jenazah yang 2, 3, 4. So kita kelompok 2, 3, 4 means Madam Subasni J. Ratna. So the husband is the Belanda, iaitu Mr. Paul Hos. So besok pun kita akan bubuh flag berlainan. So tomorrow ada 2 coffin yang mempunyai bendera Belanda, iaitu Mr. Paul Hos, dia jenazah nombor 4, dan the next one is Mr. Fan Shun Po. Ini urn juga bendera Belanda. That is number 9. Besok will be jenazah nombor 9. Yang mana tu yang Hos ni di Nirwana Ceras. Dia ada 3, dia orang nombor 2, 3 dan 4 adalah one family. So semua mereka ni dibawa akan disemadikan di Nirwana Ceras, Bandar Mahkota Ceras. Yang seorang ni akan dibawa ke Penang, iaitu Mr. Fan Shun Po adalah suami kepada Madam Loh tu, yang akan dikebumikan di Ket Lok Si Temple, Penang. No, dia Dutch. Yang mana? Dia memang orang sana. No, suami dia ni, Mr. Fan Shun Po ni, memang warga negara. Actually, originally dia Hong Kong, tapi dia dah mastautin di Belanda. So they are citizenship of Belanda. Citizenship Belanda. Bukit Mertajam tu ya, tapi dia naik sebab dia naik heli daripada Sungai Besi. Dari sini dia dia nak ke rumah dulu. Dia nak ke Kelang Lama. Is earn dia bawa ke rumah, then from there ada seremoni lah, ada ni, and then akan dibawa ke TUDM Sungai Besi dan naik. Tapi we don't mention sebab dia from another, dia bukan angkat dari sini, dia ikut jalan. Dia akan ke Bukit Mertajam. Cuma saya nak mengingatkan kepada media sekali lagi, permintaan daripada keluarga-keluarga untuk privasi, dan kita menghormatilah dalam masa yang agak sukar bagi mereka ni. Almaklumlah, kita tidak berada dalam situasi mereka, tetapi butiran yang kita berikan tadi sebenarnya bersandarkan kepada permintaan keluarga masing-masing, dan kita cuba sedaya upaya untuk memenuhi citarasa dan kehendak mereka, kerana kita cukup menghormati apa yang mereka lalui. Sebab itu saya harap bahawa apa yang telah kita lakukan dalam batch pertama dan kedua, dan saya ucap terima kasih kepada media for the restraint. I hope the same courtesy will be given to them tomorrow. Yeah. Belanda. Okay. Yeah, he's that. Okey, akhir kata, saya sebagai pengurusi kepada Jawatan Kuasa Koordinasi ini Actually, cukup pronunciation, I was cautioned just now. Host. Saya nak nyatakan di sini bahawa kita bersyukur bagi pihak Jawatan Kuasa Koordinasi Jenazah
dan juga istiadat MH17. Bersyukur kerana kalau tidak tindakan yang proaktif memandangkan kepada perkembangan peperangan di Ukraine, kemungkinan besar kalau window yang ada hari itu kita tak ambil kesempatan untuk ambil kotak hitam, kita tak usaha untuk membawa jenazah dan jasad ni keluar daripada lokasi naas, mungkin mustahil kita dapat mengaturkan istiadat seperti ini. Jadi dalam kita berusaha sedaya upaya untuk memberi penghormatan kepada mereka yang telah pun berada dalam tanggungjawab kita, kita juga terus berdoa yang bakinya, yang mungkin ada masih lagi di lokasi naas. Kabinet baru-baru ini telah memutuskan di peringkat tertinggi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri terus berusaha untuk kembali ke lokasi naas untuk mencari mereka yang lain. Ini memberi harapan kepada keluarga-keluarga yang tak disenaraikan, termasuk diri saya dan Datuk Seri Najib. Keduanya, justice for MH17, keadilan kepada keluarga yang terlibat, yang tak berdosa ditembak jatuh oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab, akan diteruskan dan di bawah peguam negara dan juga pihak risikan, agensi-agensi risikan antarabangsa, bukti-bukti yang sedang dikumpulkan. Kita kena pastikan apa yang dijanji oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, bahawa kita akan bawa mereka yang terlibat dalang dan mereka yang telah menembak jatuh pesawat kita ini ke muka keadilan. Itu kita tidak akan berhenti dan akan diteruskan. Terima kasih. Terima kasih.